Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah, kronologi, perjanjian Hudaibiyah bersama Ustazah Ain. Sebelum Ustazah terangkan apa dia kronologi perjanjian Hudaibiyah, jangan lupa subscribe channel Ustazah Ain in the house. Baiklah murid-murid, pada minggu lepas, Ustazah ada terangkan tentang latar belakang perjanjian Hudaibiyah, kesan dan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Pada hari ini, Ustazah akan terangkan kronologi perjalanan, kronologi perjanjian Hudaibiyah, iaitu kita akan lihat satu persatu supaya murid akan lebih faham dan jelas. Mari kita lihat bermulanya kronologi perjanjian Hudaibiyah di Madinah. Ketika di Madinah, Rasulullah mendapat mimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur, bergunting rambut bersama-sama para sahabat. Kemudian, setelah Rasulullah menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat, mereka pun membuatlah persiapan menunaikan umrah. Berangkat ke Mekah pada tahun ke-6 Hijrah, bulan Zulkaidah, seramai 1,400 orang kaum muslimin yang menyertai, dan juga mereka membawa haiwan ternakan untuk disembelih di Baitullah. Daripada Madinah, mereka menuju ke Hudaibiyah, tetapi sampai dahulu di Zulhulaifah. Ketika di Zulhulaifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin telah berihram umrah. Dia pasang niat untuk menunaikan umrah di sini, di Zulhulaifah. Kemudian dalam perjalanan, apabila Rasulullah dan kaum muslimin tiba di Usfan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita musyrikin Quraisy sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kaum musyrikin ni risau dengan berita yang menyatakan orang Islam ni nak datang ke Mekah. Dan apabila Rasulullah tahu kaum musyrikin tadi dah siap sedia nak memerangi, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah, iaitu dengan melalui jalan yang berliku-liku dan celah-celah bukit. Ketika sampai di Usfan ni, bila dengar sahaja kaum musyrikin tadi nak memerangi, Rasulullah telah memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai. Sampailah Rasulullah dan kaum muslimin di Hudaibiyah. Ketika di Hudaibiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mira kerana unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di Hudaibiyah juga, kaum musyrikin Mekah telah mengutus 2 utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Siapa yang diutuskan kaum musyrikin? Iaitu Budail bin Waraqah al-Juzai dan juga Urwah bin Mas'ud. Kerana ketidakpuasan kaum musyrikin ni hantar 2 orang utusan untuk bertanyakan kepada Rasulullah apa tujuan Rasulullah ke Mekah. Rasulullah pula mengutus Saidina Osman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, dan baginda mendapat khabar berita yang Saidina Osman telah dibunuh. Apalagi baginda sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin membuat bai'atu, iaitu ikrar taat setia yang dinamakan bai'atu Ridwan. Apabila kaum musyrikin Mekah mendengar penghabaran tentang bai'atu Ridwan ni, mereka menjadi gerun. Lalu mereka mengutus pula Suhail bin Amru untuk berunding dengan kaum muslimin tentang perjanjian damai. Jadi
Suhail bin Amr ni berundinglah dengan Rasulullah dan juga orang Islam. Dan waktu itu barulah tahu yang Saidina Osman tidak dibunuh. Okay? Baginda Rasulullah bersetuju dengan rundingan tersebut. Maka termeterailah satu perjanjian bertulis yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Setelah termeterainya perjanjian Hudaibiyah ni tadi, baginda sallallahu alaihi wasallam meyakinkan kaum muslimin yang lain bahawa apa yang terjadi adalah perintah Allah. Jadi baginda memerintahkan kaum muslimin tadi bertahlul. Kaum muslimin tadi bertahlul dan menyembelih haiwan ternakan dan bercukur rambut. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada termeterai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Makkah. Sampai di sini dahulu. Jangan lupa klik like, share dan subscribe channel Saza Ain in the House. Jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.